Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Hitam. Okey, kita kembali untuk dalam topik bab 8 matematik di mana kita akan fokuskan dalam garis dan sudut ini kita akan fokuskan kepada bagaimana anda membuat pembinaan geometri. Okey, jadi hari ini kita akan belajar melukis bagaimana kita nak buat garisan-garisan yang ada dalam sudut garis dan sudut yang ada dalam topik ni. Jadi kita fokuskan di muka surat 176 dalam buku teks kamu lah. Boleh tengok 176, kita akan fokus pada 177 sehingga ke muka surat 179. Itu kita akan fokus lah. Untuk hari ni lah kita akan cuba buat, kita akan selesaikan sehingga muka surat 179. Okey, boleh cari buku teks masing-masing dan buka muka surat yang dimasukkan tadi. Okey, baik murid-murid. Hari ini kita akan tengok yang pertama di sini kalau kita tengok iaitu bagaimana anda membuat pembinaan geometri. Dan juga fokus kita pada hari ini iaitu kita akan tengok ni lah pembinaan tembereng garis, iaitu pembahagian dua sama serenjang suatu tembereng garis, dan juga yang ketiga garis serenjang kepada suatu garis lurus, dan yang keempat garis selari. Okey, jadi dan kita akan juga menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan tersebut. Kenapa kita lukis garisan tersebut untuk kita kira apa nah. Okey, jadi kita fokuskan yang pertama. Okey, tembereng garis. Tembereng garis merupakan satu bahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang tertentu disebut sebagai tembereng garis. Okey, rupa bentuk dia macam mana? Rupa bentuk dia iaitu kita tengok di sini. Okey, pembinaan contoh kedua dalam kutip muka surat 176 tu, bina tembereng garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan juga pembaris sahaja jangka lukis dan pembaris. Okey, jadi kita akan dua benda tu untuk kita buat macam mana dikatakan tembereng garis. Okey, step yang ada dalam buku teks kita tengok. Yang pertama dia kata lukis garis dengan dan tandakan titik A. Okey, jadi kita ambil pensel kita buat satu garisan lurus. Buat dulu garisan lurus. Okey. Dan bila dah ada satu garisan lurus, maksudnya kita tandakan di hujung sini iaitu kita tanda apa sebagai A. Okey, bila dah tanda A, seterusnya apa yang dia suruh buat? Okey, dia suruh kita buat apa? Ukur jarak 8 cm pada jangka lukis. Okey, jadi ambil jangka lukis kamu, buka kepada 8 cm. Okey, di sini kita tengok 8 cm tu di mana bermula daripada 0 sehingga nombor 8. Okey, masa di sini kita buka jangka lukis kita mata jarum ni, pastikan dia sampai nombor 8. 0 sini sampai nombor 8. Okey, macam tu. Okey, itu maksud dia di sini. Okey, kita dah selesai pembukaan dia. Okey, langkah seterusnya dia buat apa? Yang ketiga, dia suruh kita buat satu dari titik A tadi dengan jarak 8 cm tu pada jangka lukis, tandakan titik B pada garis lurus. Okey, ambil mata jarum letak pada persilangan titik A. Dan di sini kita akan buat satu garisan di ujung ni. Okey. Okey, kita akan nampak di situ satu garisan tembereng. Tembereng garis. Okey, ditandakan sebagai B. Okey, di situ menunjukkan kita dah berjaya untuk membuat tembereng garis yang berjarak berapa cm? 8 cm. Okey, selesai untuk yang pertama iaitu tembereng garis. Okey, tujuan dia kita buat apa ni tembereng garis ni? Tembereng garis ni kita lebih fokus kepada nak ukur jarak garis lurus. Dia ada banyak kita boleh buat menggunakan jangka lukis ni. Dalam kehidupan kita ni kita boleh ukur, contoh nak buat sesuatu jarak kita tak tahu, pembaris tak ada untuk kita ukur dia punya sudut yang kecil tu. Jadi kita boleh ambil jangka lukis ataupun jangka sudut kita ukur dekat pembaris dan letak dekat bahagian kita nak tu lah. Contoh dekat mana-mana bahagian yang keras-keras tu kita boleh letak dan ukirkan dia punya tanda tersebut. Itu dia punya fungsi kita buat tembereng garis sebagai penanda untuk setiap jarak yang kita nak tu dah. Okey, itu selesai yang pertama.
Okey, baik murid-murid, kita tengok untuk yang seterusnya iaitu kita akan buat apa dia? Kita tengok seterusnya iaitu pembahagi dua sama serenjang. Okey, pembahagi dua sama serenjang iaitu jika suatu garis AB adalah berserenjang dengan garis CD dan membahagi CD kepada dua bahagian yang sama panjang, garis AB disebut sebagai pembahagi dua serenjang CD. Ni bila pembahagi dua ni maksudnya sudut dia semuanya adalah 90 darjah. Okey, macam mana kita nak lukis benda ni? Okey, kita gunakan kaedah yang pertama dalam buku teks yang dia abang. Kita tengok yang pertama dia buat apa. Okey, kita contoh yang bina pembahagi dua serenjang bagi tembereng garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris juga macam tadi. Kita buat garis PQ ni, dia suruh kita daripada garis tersebut, dia suruh kita buat garis serenjang yang membahagi kedua-dua belah antara P dan Q. Okey, pertama sekali kita lukis dulu garisan tersebut, iaitu garisan P dan Q. P dan Q di mana kita lukis satu garis. Okey, dan kita tandakan di hujungnya iaitu P dan hujung sini adalah Q. Okey, jadi sama macam dalam soalan lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat sebenarnya pula? Kita nak buat dia punya garisan sama serenjang lah, iaitu garis serenjang. Okey, macam mana nak buat? Kita gunakan jangka lukis. Okey, dia kata jangka lukis, dia kata apa? Buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh serenjang lah, panjang ni. Separuh dia lah. Okey, di sini kita agak-agak lah, lebih separuh sikit. Daripada garisan P dan Q. Okey, macam ni lah kita buka. Okey, macam ni. Okey, nak lebih sikit. Okey, jadi tindakan kita seterusnya. Bila dah buka macam ni, kita buat apa pula? Okey, kita buat bina satu lengkok garis daripada P. Satu garis dia PQ dan juga satu di bawah PQ. Okey, jadi kita buat garis. Mula dengan titik ni lah. Titik ni P. Okey, buat satu garis. Garis di atas satu, garis di bawah ni satu. Okey, maksudnya macam tu lah. Kita dah buat macam tu. Okey, jadi selesai untuk yang arahan yang kedua. Okey, arahan yang ketiga. Dia suruh kita buat apa? Okey, sebelah tadi juga. Masih lagi di bukaan yang sama, kita letak di Q pula. Buat benda yang sama. Okey, buat satu garisan. Lengkok. Okey, lengkok yang sebenarnya, lengkok yang kedua di bawah. Okey, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Okey, kita dah dapat bentuk yang macam ni. Okey, dan seterusnya, langkah keempat buat apa? Dia suruh kita ambil pembaris, sambungkan dia punya persilangan dia tu. Persilangan di antara persilangan yang di atas dengan yang di bawah. Kita sambungkan dia. Bila kita sambungkan dia, dia akan membentuk satu garis serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Di mana sudut sini adalah sudut 90 darjah. Okey, itu maksud yang dikatakan pembahagi dua sama serenjang. Jadi kita menggunakan jangka lukis dan juga pembaris. Okey, jadi selesai untuk soalan ataupun contoh nombor 3. Macam mana kita nak lukis pembahagi dua serenjang. Okey, baik murid-murid, kita untuk teruskan ini kita akan lukis garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, di contoh nombor 4 di muka surat 178 boleh rujuk kat situ. Kita akan tengok di macam gambar rajah yang kamu tengok ni lah. Okey, dia ada satu garis di mana P dan Q dan ada satu titik di atas dah tu, iaitu titik M. Okey, jadi kita akan buat satu garis serenjang di sini lah yang di atas garis PQ ni menggunakan titik M. Buat garisan di sini. Macam mana nak buat? Okey, kita ikut step yang dia bagi dalam buku teks. Okey, yang pertama buka jangka lukis kita lebih sikit daripada untuk buat lengkok lah. Kita buka jangka lukis kita daripada titik M, buka lebih sikit daripada garis tengah dia ni. Agak-agak lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, dan jangan lebih panjang daripada Q ni. Okey, jadi ambil mata jarum ni seterusnya, kita buat garisan tembereng lah. Garisan dia, kiri dan kanan. Okey, yang pertama. Okey, dan yang kedua di sini.
di sebelah sini. Okey, kita dah dapat. Okey, nak dua garisan tempiring. Okey, seterusnya kita buat apa? Kita buat dia punya persilangan menggunakan jarak yang masih selagi sama lah. Kita titik R ni dinamakan sebagai titik R dan titik S. Itu. Okey, jadi kita nak buat di bawah pula. Masih lagi bukaan yang sama lah. Kita letakkan di titik S. Buat satu cross. Okey, dan juga di titik R. Letakkan satu titik situ. Di situ, tak betul-betul dia punya perselangan dia. Kemudian pacak lah, pacak kuat. Okey. Okey, dan kita buat satu cross. Okey, lengkok. Okey, kita akan dapat macam tu lah. Okey, bila dah dapat macam tu, okey, automatik kita ambil pembaris, kita cantumkan dia punya titik M dengan persilangan tersebut melalui garis PQ, merentasi berserenjang dengan garis PQ. Okey, jadi kita akan dapat macam ni lah. Okey. Okey, yang ni dimasukkan dengan soalan kita. Okey nah, dia akan dapat macam ni lah. Okey, macam yang ditunjukkan dalam buku teks. Jadi kita akan dapat garis renjang ni lah. Maksudnya garis renjang kepada suatu garis lurus melalui sebarang titik yang dia bagilah. Okey, ini untuk contoh nombor 4. Contoh nombor 5, kamu boleh tengok lebih kurang benda yang sama juga. Jadi kamu boleh rujuk di muka surat 179. Dan yang terakhir untuk hari ini, kita boleh rujuk di muka surat 180. Okey, baik. Untuk teruskan, kita akan tengok pada yang seterusnya, iaitu kita akan melukis garis selari. Okey, garis selari ni apa dia? Yang dikatakan garis selari ni, tengok contoh yang nombor 6 dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris juga lah. Kita akan bina garis yang selari dengan PQ melalui titik R. Okey, macam mana? Kamu tengok dalam gambar rajah yang saya tunjuk tu lah. Dia ada P, dia ada Q, lepas tu melalui titik R. Okey, jadi sebelum tu kita imbas kembali lah. Okey, yang dikatakan garis selari ni apa dia? Yang tidak akan bertemu walaupun dipanjangkan. Dia disebut sebagai garis selari lah. Dia dua garis tapi dia tak akan bertemu sampai bila-bila. Itu dinamakan garis selari. Tapi dia punya jarak antara setiap tu adalah sama panjang lah. Jarak di antara garis atas dan garis di bawah tu adalah sama panjang. Cuma dia tak boleh bertemu dan tak boleh berselang untuk garis selari lah. Okey, kita tengok yang pertama, step yang pertama. Okey, pertama sekali dia suruh buat apa? Dengan bukaan jangka lukis tu, dengan jarak PR tu, bina satu lengkok melalui R dari P. Okey, maksudnya di sini kita ambil jarak daripada P dan R ni. Okey, buka siap-siap jarak dia daripada P dan R. Kita buat lengkok dekat sini lah. Okey, maksudnya kita pacakkan dia punya mata jarum dekat P. Okey, kita buat dia punya satu lengkokkan lah. Lengkokkan di R ni. Okey. Okey, kita akan dapat macam tu lah. Itu yang pertama dia kata. Okey, seterusnya kita buat apa? Kekalkan bukaan tadi tu lah, jangka lukis tadi. Kita buat di Q pula. Okey, bukaan ni masih lagi kekal yang sama. Buat di Q pula. Pacak di Q ni. Okey, buat dia punya garisan macam tadi juga. Macam tadi sebelah tu. Okey, buat. Okey, kita akan dapat dia punya macam tu. Okey, seterusnya. Apa tindakan seterusnya? Dia buat apa? Okey, dia suruh kita buat dia punya lah. Jangka lukis, garis PQ ni buka sama panjang. Garis PQ ni buka jangka lukis kita ni. Okey, buka sama panjang. Mata jarum dengan Q ni. Okey, itu buat apa pula? Letak di mata jarum kita di R. Dan kita buat cross. Okey, cross di situ. Okey, maksud dia sudah lah. Bukaan dia tadi, bukaan dia Q, PQ ni sama besar. Okey, letak di R dan buat cross untuk serangan yang garisan kita buat tadi. Okey, kita akan dapat macam tu lah. Okey, ni bentuk dia, kita akan dapat macam tu. Nah, macam ni. Okey, bila dah dapat macam tu, apa tindakan seterusnya? Kita buat satu garisan daripada R dengan berselang di sini. Okey, maksud dia
kita dah dapat satu garisan yang selari daripada atas dengan bawah dia selari, dia sama besar. Kalau kita ukur dia pun dia akan dapat sama besar dia punya saiz. Panjang selari ni dia akan sama besar lah. Okey, itu dia punya garisan selari. Itu garisan selari. R, kita tandakan ujung ni sebagai tanda apa benda lah. RS. Sini S. Jadi, PQ dan juga RS ni adalah dia garisan yang selari. Itu dinamakan garis selari. Jadi topik kita hari ni selesai untuk kita buat lah. Tapi dia garis selari satu saya nampak dia ada tanda macam ni lah. Macam ni. Biasanya saya tanda di atas macam ni. Di bawah macam ni menunjukkan garisan kedua ni adalah selari lah. Ataupun kadang-kadang dia tanda sebagai dua titik macam ni. Dua garisan nak panah macam ni. Macam tu pun ada juga. Jadi bergantung kepada soalan. Okey, jadi selesai untuk kita hari ni iaitu kita akan fokus kepada apa? Tadi yang pertama tadi iaitu tembeling garis. Yang kedua, pembagi dua serenjang suatu tembeling garis, garis serenjang kepada suatu garis lurus dan juga garis selari. Okey, rasional antara pembinaan-pembinaan ni adalah kita untuk memudahkan dalam kita untuk membina sesuatu garisan dan juga bentuk untuk mereka bentuk bangunan dan sebagainya lah. Okey, jadi topik ini lebih kepada bagaimana kita nak melukis garis yang bentuk-bentuk yang digunakan untuk pembinaan geometri di masa hadapan. Okey, jadi selesai untuk kita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan tolong berlatih lah untuk lukisan ni, kena berlatih, kena try, kena ambil pensel dan juga yang kelukis try. Baru kita boleh dapat feel dia punya macam mana kita nak dapatkan dia punya lekuk-lekuk yang kita buat tadi tu, dan juga gunakan pembaris untuk sambungkan garisan-garisan tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.